Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para immah, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di program Serambi Ilmu Online, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan adalah merupakan ilmu yang bermanfaat fi din wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sekarang kita masuk pada bab ketiga, iaitu pada menyatakan rahsia sembahyang, asrar salat, muka surat 183, fasal keempat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, InsyaAllah kita mulakan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Farimbani rahimahullah, pengarang kitab Sirrus Salikin, berkata, fasal keempat, pada menyatakan adab iman dan makmum yang mengikut akan dia. Jadi ini menerangkan adab seorang imam dan makmum, macam mana makmum mengikuti imam tersebut. Dan adalah bagi imam itu adab. Jadi bagi imam, dia kena ada adab. Dia ada adab dia. Dan adalah bagi imam itu adab yang terdahulu daripada sembahyang, dan adab yang di dalam bacaannya, dan adab yang di dalam rukun sembahyang, dan adab yang kemudian daripada salam. Jadi dia ada adab sebelum sembahyang, adab di dalam bacaan sembahyang, dan adab rukun sembahyang, dan sampai salam. Ini kita dah habis jelaskan, dah habis kita syarahkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini dia hadirin wal hadirat. Adab-adab yang terdahulu daripada sembahyang, ada pun adab-adab yang terdahulu daripada sembahyang itu, iaitu ada 6 adab bagi imam tadi. Pertama, bahawa hendaklah yang jadi imam itu orang yang disukai oleh makmum. Jadi dia kena orang yang makmum ni nak dia jadi imam, bukan imam yang dia orang semua tak nak. Dan jika bersalahan makmum itu pada bencinya dan sukanya, macam makmum ni ada yang suka dan tak suka, maka adalah yang diikuti itu perkataan orang yang banyak pada sukakan ia jadi imam itu. Pegang pada majoriti. Dan jika ada yang sukakan itu sedikit, tetapi ia orang yang soleh-soleh dan orang yang beragama, maka iaitu diikuti akan orang yang sedikit itu. Jadi dia tak ada. Kan kita bincang pada hari ini demokrasi. Demokrasi itu berdasarkan suara, Ustaz, yang terbanyak. Tapi kelompangan demokrasi adalah di mana apakah setiap orang kualiti diri tersebut hanya dihitung sebagai satu suara. Orang yang betul-betul bagus, berkualiti, ilmuwan, integriti, jujur, suara dia satu. Ada orang yang ini tak baik, penjahat, pencuri, penyamun, perasuah, suara dia satu juga. Contoh dia, orang yang alim, ada ilmu, berpendidikan tinggi, dengan orang yang tidak berpendidikan sama sekali, tidak mampu membaca, tidak mampu menulis, sama-sama satu dalam demokrasi. Lalu jadi atas dasar itu apakah sama? Kita tanyalah, demokrasi, apakah demokrasi itu sempurna? Mesti benar dan lain-lain. Susah. Jadi kadang itu kelompangan dia. Tapi ialah still might be one of the best for now.
Tapi tak menjamin bagi negara, contoh dia negara-negara ketiga, walaupun demokrasi kadang tak selesaikan masalah. Nah, ini contoh dia. Pergaduhan itu masih ada. Rasuah itu masih ada. Walaupun negara demokrasi. Ini. Kerana dan lebih-lebih lagi, money politics. Pengundi di negara-negara yang susah, utamanya negara ketiga, kadang-kadang diberi contoh dia ada bribing pagi-pagi, subuh tu serangan fajar dipanggil. Dia datang calon ketua kampung ke, contoh dia, pergi ke rumah-rumah untuk support dia dan bagi envelope, bagi ampau, isi dia ada fulus ke, isi dia ada duit, diberi. Lalu yang calon satu lagi pun buat, tapi diberi, tapi satu tinggi satu rendah. Kadang-kadang orang kampung kata, yang bertinggi ni lah, dia bagi banyak. Contoh dia money politics. Itu adalah demokrasi. Jadi di dalam Islam, kita bukan demokrasi mutlak, tapi kita balance, meletakkan orang itu pada tempatnya. Jadi meletakkan seseorang itu pada tempatnya. Jadi contoh dia dalam pemilihan imam ni, contohnya kalau dinilai majoriti yang suka, yang tak suka tu minoriti sikit je, yang lain semua suka, itu berarti positif lah. Tapi sedikit je yang suka, cuma yang suka ni soleh-soleh sahaja, yang ada kualiti. Yang tak suka ni memang pergi masjid pun jarang. Contoh dia, misalan dia, atau tidak soleh misalnya, maka tentulah yang sedikit yang dimenangkan. Ini sebab dia tengok pada kualiti. Ini yang dimaksud. Dan orang yang beragama, maka iaitu diikut akan orang yang sedikit itu. Macam tu. Dan makruh jadi imam jika makmum itu terlebih mengetahui ilmu fiqh daripada imam itu, jika atau terlebih makmum itu pada bacaannya daripada imam itu. Jadi kalau ada yang faqih, sepatutnya dia jadi imam. Kalau makmum dia orang awam, imam dia orang awam, makmum dia yang fuqaha, susahlah, makruhlah. Atau terlebih makmum itu pada bacaannya daripada imam, atau dari segi qiraat, bacaan dia lagi bagus daripada imam. Ni imam tak erti baca. Tak boleh. Imam tak erti baca, suruh jadi imam. Tak boleh lah. Ini kitab tasawuf. Jadi jangan pula nanti ada yang kata, tak boleh Syekh, kita lah ilmu tasawuf ni kita ikut Syekh. Syekh kata macam ni. Memang Syekh kata macam tu. Tapi dalam bidang apa? Wirid. Kau wirid 100, wirid 200. Itu ya. Tapi kalau bidang ni, ilmu tasawuf sendiri suruh rujuk fuqaha dalam ni. Sebab bila menjadi imam, kalau bacaannya itu tidak bagus, macam mana? What do you mean by bacaan dia tidak bagus? Ada orang solat jadi imam, bacaan dia tidak betul. Tidak betul. Mungkin kerana baru belajar Islam, baru belajar Al-Quran. Sedangkan makmum tersebut, dia baca lebih bagus. Jadi ini kita kena highlightkan perkara ini. Beritahu kita kena i'la'u mu'allimin, atau orang-orang yang ulama. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, lalu dia kata di sini, atau terlebih makmum itu pada bacaannya daripada imam itu, melainkan jika orang yang lebih itu enggan jadi imam, maka harus orang yang kurang itu jadi imam. Jadi kalau yang lebih itu enggan jadi imam, baru
harus orang yang kurang itu jadi imam. Hadir wal hadir Allah. Dia susah memang. Kadang-kadang kat masjid gaduh antara makmum nak menguasai masjid. Sebab itu saya tak tahu di wilayah persekutuan, tapi kalau di Selangor, Jais memang memastikan imam-imam iaitu orang-orang yang memang sudah dipastikan bacaannya itu betul. Pastikan bacaannya itu betul. Itu, jadi Fatihahnya betul. Ini perlu dijaga. Makhrajnya betul. Madnya betul. Sebab dalam mazhab Syafi'i, apabila hurufnya itu panjang, ada tasydid, itu berarti 2 huruf. Idza ikhtallat harfun, bila hilang daripadanya 1 huruf, maka dia akan rosak semuanya. Itu dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bila dia rosak, berarti tidak ada Fatihah. Bila tak ada Fatihah, tak sahlah solat tersebut. Dia lebih kurang macam tu. Itu adalah perkiraan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kedua, apabila disuruh pilih oleh orang akan seseorang antara jadi muadzin dan jadi imam, maka seyogianya memilih ia akan jadi imam kerana jadi imam itu afdal daripada jadi muadzin, dan makruh menghimpunkan jadi muadzin dan jadi imam, tetapi seyogianya imam itu lain daripada muadzin. Jadi pilihan jadi imam tu lebih afdal sebab dia dalam bab memimpin solat, tuan-tuan, bukan mengajak solat sahaja. Kita nak pastikan solat itu sah. Jadi memilih imam itu lebih utama, terutama di kalangan fuqaha, orang-orang yang mengenal ilmu fiqh terutamanya. Tapi kalau muazzin, sebaiknya muazzin bukan imam. Sebaiknya muazzin bukan imam. Imam itu lain daripada muazzin. Dan kata setengah ulama, jadi muazzin itu afdal daripada jadi imam. Sebahagian ulama kata, jadi muazzin itu lebih afdal daripada jadi imam. Jadi muazzin ini lebih afdal daripada jadi imam. Sebahagian ulama. Wallahu a'lam. Tapi ketiga, bahawa hendaklah imam itu memeliharakan sembahyang pada awal waktu. Jadi sebaiknya solat ini berada pada awal waktu. Dan seyogyanya jangan ditakhirkan sembahyang itu sebab menanti akan orang yang banyak. Jadi janganlah tunggu. Kesian yang datang awal, nanti dia kena tunggu solat dia. Itu tak boleh. Akan orang yang banyak. Kerana berjamaah yang sedikit itu pada awal waktu terlebih afdal dari banyak orang serta berjamaah di akhir waktu. Kalau banyak tapi di akhir waktu lebih afdal awal waktu. Ini adalah solat. Okey. Dan kata setengah ulama, apabila hadir pada awal waktu 2 orang, maka jangan menanti 3 orang pada akhir waktu. Ini gambaran dia, contoh dia. Dan apabila hadir 4 orang pada sembahyang jenazah, maka jangan dinanti 5 orang. Misalnya dia hadir wal hadirah hafizah Allah. Okey. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lambat datang pada sembahyang subuh di dalam musafir kerana bersuci. Maka tiada dinanti akan dia dan jadi imam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf hingga luput Rasulullah SAW 1 rakaat. Lalu berdiri Rasulullah SAW pada rakaat kedua. Maka kata sahabat, maka takut kami daripada yang demikian itu, macam membelakangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu takut dan sungguhnya baik yang demikian itu, maka perbuat oleh kamu. Jadi janganlah takut, betul lah apa yang dibuat tersebut. Jadi betul lah yang dibuat tersebut. Kerana apa? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam terlambat, maka diimamkan oleh orang lain sehingga Nabi menambah 1 rakaat. Tak ada masalah. Jadi imam tetap kena solat. Dan lagi
pada satu masa adalah lambat sallallahu alaihi wasallam datang sembahyang zuhur. Maka didahulukan oleh sahabat akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Hingga datang Rasulullah SAW padahal mereka itu dalam sembahyang. Maka berdiri Nabi SAW pada pihak sisi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini. Dan sunat imam itu jangan menanti akan muazzin. Dan hanya saja muazzin itu menanti akan imam kerana iqamat. Jadi imam itu jangan menanti akan muazzin. Jangan tunggu muazzin. Dan hanya muazzin itu menanti akan imam kerana iqamat. Sebaiknya muazzin dah ready, tunggu imam. Maka apabila hadir imam, maka jangan menanti akan orang yang lain. Jadi apabila hadir imam, maka jangan menanti akan orang yang lain. Hadirin wal hadirat. Keempat, hendaklah yang jadi imam itu kerana ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi yang jadi imam itu sebaiknya yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Serta mengerjakan ia akan yang diamanahkan Allah Ta'ala. Jadi apa dia buat ni, apa yang disuruh oleh Allah SWT akan dia pada taharahnya dan segala syarat sembahyang. Dan makna ikhlas itu sekira-kira tiada mengambil ia akan upah atas jadi imamnya. Sebaiknya tak mengambil upah lah jadi imamnya. Itu. Jadi imam nak jadi kerana diupah tak payah. Dan jangan mengambil imam itu akan rezekinya daripada masjid yang diwakaf atas orang yang jadi imam di dalam masjid itu. Dan jangan mengambil rezekinya daripada sultan atau daripada seorang manusia. Maka tiada dihukumkan akan haram rezekinya itu, tetapi makruh sahaja. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan mengambil upah menjadi imam pada sembahyang fardu itu terlebih sangat makruh. Jadi mengambil upah untuk jadi imam. Solat fardu pun nak mengambil upah. Itu makruh. Daripada mengambil upah jadi imam pada sembahyang tarawih. Jadi biasa. Tarawih ini okeylah lagi. Dia jadi imam tarawih. Dia hafal 30 juz. Masjid tu nak ada orang yang hafal 30 juz jadi imam. Supaya dapat 30 juz. Maka diberikan. Contoh dia, itu tak ada masalah. Itu biasa. Itu dah biasa. Itu okey lagi. Okey lagi. Daripada nak sembahyang fardu ni jadi imam diberi upah. Itu kurang lah. Kadang dia tak nak jadi imam. Tak boleh lah macam tu. Tapi ini lain. Kalau macam di Malaysia contoh dia ada imam ratib dilantik oleh Cais misalnya dia. Itu lain. Imam ratib ni memang dilantik oleh ulil amri. Dia bertugas dan jadi makmum kena ikut dia. Kerana dia ada tawliyah daripada ulil amri. Daripada Tuanku Sultan lah contoh dia. Atau wilayah contoh dia agung misalnya dia. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini, dan seyaknya bagi imam itu bahawa menyucikan batinnya itu daripada segala maksiat dan segala dosa yang besar dan menyucikannya daripada mengekalkan dosa kecil. Dia pastikan disucikan semua perkara ini. Lalu disebut, dan demikian lagi seyaknya bagi imam itu menyucikan zahirnya itu daripada hadas dan daripada najis, kerana tiada melihat akan yang demikian itu melainkan ia diri sendirinya. Jadi dia kena bersihkan zahirnya itu daripada hadas dan najis. Tak ada yang tahu kecuali dia. So dia kena pastikan dirinya itu bersih. Sebab kalau solat dia tak sah, semua makmum tak sah. Ini kena faham. Sebab tu dia kena jaga diri dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu maka jika ia ingat di dalam sembahyang itu akan hadas atau keluar daripadanya angin, maka jangan malu ia membatalkan sembahyang itu. Batalkan. Tetapi hendaklah ia mengambil orang yang hampir akan dia, itu menjadi ganti. Tarik orang belakang tak depan. Menjadi ganti akan jadi imam, maka keluar ia daripada sembahyangnya itu. So dia keluar sembahyangnya.
pergi wuduk lah ke apa ke. Contohnya. Dan sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat ia akan janabah padahal pertengahan sembahyangnya, maka mengambil ia akan seorang menjadikannya akan jadi imam, lalu pergi mandi ia, kemudian maka ia kembali kepada sembahyang. Hadirin wal hadirat, itu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun pergi mandi. Untuk pergi mandi terus baru datang untuk sambung solat. Okey. Kelima, bahawa jangan imam itu takbiratul ihram melainkan setelah meratakan ia akan segala saf itu. Jadi jangan ditakbiratul ihram sebelum dirapatkan, suruh untuk rapatkan saf. Suruh untuk dirapatkan saf. Maka sunat ia berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, serta mengatakan ia Stau lissalati rahimahumullah, stau sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamami salah. Kalau yang ditulis di sini, stau lissalati rahimakumullah. Lurus, artinya samakan olehmu akan saf kamu kerana sembahyang. Mudah-mudahan memberi rahmat akan kamu oleh Allah Ta'ala. Sebab kita dalam Islam dituntut untuk menjaga saf ketika solat. Dan jika ia melihat akan cedera saf itu, kalau dia tampak ada saf yang tidak lurus atau ada tak betul saf itu, maka menyuruh ia dengan membetulkan saf itu, betulkan balik. Dan itu sekira-kira berbetulan bahu setengah makmum itu akan setengahnya. Dengan syarat, dengan gambaran biar bahu ni kena bahu lah. Dan sunat jangan takbir imam itu melainkan setelah selesai muazzin itu daripada iqamat. Jadi tunggu muazzin dah iqamat selesai baru takbir. Baru Allahu Akbar. Macam tu tuan-tuan Allah. Dan sunat jangan takbir imam itu melainkan setelah muazzin itu daripada iqamat. Dan sunat bagi muazzin itu bahawa mentakhirkan iqamatnya itu daripada bang. Jadi sunat juga muazzin itu bahawa dia mentakhirkan, dia mengakhirkan iqamat itu daripada azan, daripada bang, dengan sekira-kira sekadar bersedia sekala manusia bagi sembahyang. Dilambatkan iqamat dia bagi semua orang sudah siap untuk solat, baru dia iqamah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa fil khabari liyatamahhal al-mu'adhdhin bain al-adhan wal iqamati biqadri ma yafrughu al-akilu min ta'amihi wal mu'tasiru min i'tisarihi. Maksud dia apa, hadirin wal hadirah, iaitu Imam Ghazali berkata, artinya maka tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah menantikan muazzin pada antara bang dan iqamat, dengan sekadar selesai orang yang makan daripada makannya dan orang yang buang air hingga selesai daripada buang airnya. Ini beraknya lah, buang airnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini keenam, sunat bagi imam itu bahawa menyaringkan akan suaranya pada ketika takbiratul ihram itu. Jadi sunat imam menyaringkan, kuatkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Pada ketika takbiratul ihram itu, dan pada ketika segala takbir yang di dalam sembahyang. Dan jangan menyaringkan makmum itu akan suaranya, melainkan sekadar didengar oleh diri sendirinya. Jadi dia jangan nyaringkan suara dia kecuali yang dia sendiri dengar. Dan sunat bagi imam itu meniatkan akan jadi imam itu supaya dapat fadilat berjamaah. Jadi imam disunatkan salli farda zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Tak wajib tu imam. Imam tak wajib. Tapi makmum wajib. Kan? Makmuman tu wajib bagi makmum.
dapat fadilah berjamaah. Maka jika tiada berniat imam yang akan yang demikian itu, maka sah sembahyangnya, dan sah sembahyang makmum itu jika ia meniatkan akan mengikut imamnya. Jadi syarat dia makmum yang kena ikut imamnya, dan dapat makmum itu fadilat berjamaah. Jadi makmum dapat fadilat jamaah dan tiada dapat imam itu. Tapi imam tak dapat itu fadilat berjamaah, bagi tak niat. Dan seyuknya bagi makmum itu mentakhirkan takbirnya. Jadi makmum justru mengakhirkan takbir. Tunggu imam takbir baru dia takbir. Itu daripada takbir imamnya. Maka mulai ia akan takbirnya itu kemudian daripada takbir imamnya. Jadi Allahu Akbar. Baru dia Allahu Akbar. Itu kena tunggu imam dulu. Adab-adab dalam bacaan. Okay, sekarang adalah adab-adab dalam bacaan. Tuan-tuan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adapun ada adab yang dibaca bacaan itu, maka 7 sebab. Maka 7 sebab. Pertama, sunat bagi imam itu memperlahankan akan doa iftitah. Jadi, doa iftitah Allahu Akbar kabirah. Itu perlahan. Dan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Seperti sunat memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendiri. Seolah-olah dia solat sendiri. Jadi suara pelan. Sembahyang sendirinya. Kedua, sunat bagi imam itu menyaringkan suaranya pada ketika membaca Al-Fatihah. Jadi sunat bagi imam itu menyaringkan suaranya. Jadi imam disunatkan menyaringkan suaranya pada ketika membaca Al-Fatihah dan surah pada kedua rakaat subuh dan 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan isyak. Jadi sunat menyaringkan suaranya pada ketika membaca Al-Fatihah dan surah pada 2 rakaat subuh dan 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan isyak. Ini tempat jahar, dipanggil jahri. Solat yang suara kuat. Dan demikian lagi sunat akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirinya. Ketika dia saat sendiri juga sama. Ketiga, sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sembahyang sendirinya bahawa menyaringkan mereka itu akan amin. Amin itu kena sama-sama. Amin. Pada sembahyang yang nyaring. Dan sunat bagi makmum mempersertakan mengucap amin itu dengan amin imamnya. Waladdallin. Amin. Sama-sama. Lebih kurang macam tu. Dan jangan terdahulu dan jangan terkemudian seperti sabda Nabi SAW. Idza ammana al-imamu fa'aminu fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Muttafaqun alaih. Hadis ni Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud apa? Artinya apabila mengucap imam akan amin, maka sertakan oleh kamu mengucap amin. Maka kerana bahawasanya barang siapa muafakah aminnya itu dengan amin malaikat, nescaya diampuni baginya akan yang dahulu daripada dosanya dan yang kemudian daripadanya. Hadir wal hadrah hafizakumullah. Lalu disebut di sini keempat, sunat bagi imam itu diam kemudian membaca waladdallin. Habis baca waladdallin itu diam satu nafas. Waladdallin. Amin. Macam itu. Kemudian maka ia mengucap amin. Tatkala itu maka disertakan akan aminnya oleh makmum. Ikut. Kelima, sunat bagi imam itu diam kemudian daripada aminnya itu sekadar makmum membaca Fatihah. Bila habis amin tu diam saktah untuk makmum membaca Al-Fatihah. Okay. Yang keenam, sunat bagi imam itu diam kemudian daripada selesai membaca surah dahulu daripada rukuk, itu sekadar perceraian antara membaca surah dan antara takbir rukuk itu. Dan jangan membaca makmum di belakang imam itu melainkan Fatihah jua. Dan jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imamnya pada sembahyang nyaring kerana jauhnya atau pada sembahyang sir perlahan, maka sunat makmum itu membaca
surah. Hadirin wal hadirat. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di dalam Ihya Ulumuddin adalah bagi imam di dalam berdiri itu 3 diam. Demikianlah yang diriwayatkan akan dia oleh Samurah bin Jundub dan Imran bin Husain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam pertama. Bila diam pertama? Diam pertama apabila takbir, maka hendaklah diam sekadar makmum membaca Fatihah, iaitu waktu imam membaca doa iftitah. Maka bahasanya jika tiada diam imam itu pada ketika itu, nescaya meluputkan ia akan makmum pada mendengar bacaan imam itu, maka atas imam itu barang yang kurang daripada sembahyang makmum itu. Dan jika tiada membaca makmum itu akan Fatihah pada ketika diam imam pada hal bimbang makmum yang membaca yang lain daripada Fatihah, maka adalah yang demikian itu taksir, atau makmum itu tiada taksir atas imam itu. Itu taksir atas makmum itu tiada taksir atas imam itu. Diam kedua apabila selesai imam daripada Fatihah. Diam kedua apabila selesai imam daripada Fatihah, maka hendaklah ia diam supaya menyempurnakan oleh makmum yang tiada membaca Fatihah pada diam yang pertama itu akan Fatihahnya. Jadi apabila selesai imam daripada Fatihah, maka hendaklah ia diam daripada menyempurnakan oleh makmum yang tiada membaca Fatihah pada diam yang pertama itu akan Fatihahnya. Dan diam ini setengah daripada diam yang pertama. Ni diam. Lalu diam ketiga apabila selesai imam daripada membaca surah, maka hendaklah ia diam dahulu daripada rukuk sekadar perceraian bacaan surah dan takbir rukuk. Jadi diam dulu setelah itu supaya cukup untuk kita anggap kita macam memisahkan antara bacaan itu dengan nak masuk rukuk. Dengan nak masuk rukuk. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebutkan di sini adalah ketujuh tentang sunat baca Fatihah tadi. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.